Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Wan Muhammad Suami Wani Ibrahim daripada PPD Kulim Bandar Baru. Pertamanya saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada SSTP JPN Kedah kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi dalam program TL di Kedah. Pada pagi ini, saya akan berkongsi dengan anak-anak matematik tambahan tajuk kedua dalam tingkatan 4 KSSM iaitu tajuk fungsi kuadratik. Semoga membantu. Anak-anak yang saya hormati sekalian, langkah pertama dalam kita mempelajari tajuk fungsi kuadratik ini adalah kita kena mahir untuk tukar segala bentuk persamaan yang diberi kepada bentuk am, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Baik, saya ambil satu contoh di sini. Okey, katakan 2x darab x tolak 3 ini kita nak tukar dia kepada bentuk am, kita akan dapat, kita expand, kita akan dapat 2x kuasa 2 tolak 6x tolak 4 tambah 2x sama dengan kosong. Okey? Kemudian kita permudahkan sebab di sini kita x kita ada dua kali, nampak? So kita permudahkan, kita akan dapat 2x kuasa 2 tolak 4x tolak 4 sama dengan kosong. Nah, sekarang kita sudah dapat tukar persamaan kuadratik dari fungsi kuadratik tadi kepada bentuk am, dan apabila kita sudah berjaya tukar kepada bentuk am, kita boleh kenal, kita boleh determine nilai A. A-nya adalah 2, manakala B-nya adalah negatif 4 dan C-nya juga negatif 4. Baik, itu adalah prinsip asas atau kemahiran asas yang anak-anak perlu kuasai. Tukar bentuk kuadratik fungsi yang diberi kepada bentuk am. Kuadratik atau persamaan kuadratik yang diberi terdapat pemalar. Okay, dalam contoh ini terdapat pemalar. Seperti biasa, kita expand, kita akan dapat x kuasa 2 tambah x tolak 2px tolak p kuasa 2 tambah 1 sama dengan kosong. Kemudian kita sekali lagi kita nampak x ada di dua tempat, kita gunakan factorization atau factorize. Kita akan dapat x kuasa 2 tambah 1 tolak 2p x tolak p kuasa 2 tambah 1 sama dengan kosong. Okey, anak-anak nampak di sini? Sekarang sudah bertukar kepada bentuk am. Macam mana kita nak tahu bentuk am? X kuasa 2 hanya ada sekali, X juga ada sekali. Dan dari sini kita boleh tentukan, kita boleh lihat bahawa nilai A-nya adalah 1, manakala nilai B-nya adalah 1 tolak 2P dan nilai C-nya adalah 1 tolak P kuasa 2. Ini adalah nilai C dia. Dan ini adalah nilai B-nya. Okey, anak-anak, tolong berlatih. Buat lagi latihan agar anak-anak dapat menukar segala bentuk kuadratik equation yang diberi kepada bentuk am. Baik, anak-anak, kita lihat pula. Bagaimana kita nak menyelesaikan persamaan kuadratik? Dalam pagi ini saya akan bincangkan bagaimana nak selesaikan persamaan kuadratik dengan dua kaedah, iaitu kaedah penyempurnaan kuasa 2 dan juga menggunakan kaedah rumus. Kerana satu lagi kaedah pemfaktoran anak-anak telah belajar di peringkat menengah rendah dahulu. Baik, anak-anak yang saya hormati sekalian, langkah pertama adalah kita salin dan kita biarkan 6 tolak 6 tu kita pindah ke kanan menjadi 6. Okey, itu langkah pertama kita. Kemudian kita sisip x kuasa 2 tambah 4x. Anak-anak sisip dengan bahagi dengan 2 di kuasa 2 sama dengan 6 di kedua-dua belah, di kiri dan kanan. Anak-anak masukkan bahagi 2 di kuasa dengan 2. Baik, di sini, di bahagian ini kita masukkan pengkali kepada x. Coefficient of x. So, tambah 4, di sini pun tambah 4. Dan sekarang anak-anak akan dapat x kuasa 2 tambah 4x. Saya permudahkan ini. So, saya dapat 2 di kuasa 2. So, sama dengan 6
tambah dengan 2 dikuasa 2. Sebelah sini kita akan dapati nilai dia adalah 10. 6 tambah 4 adalah 10. Di sini kita boleh pemudahkan, kita akan dapat X tambah dengan 2 dikuasa 2. Okey, X tambah dengan 2 dikuasa 2. Kita punca kuasa 2 kan kedua-dua belah, kita akan dapat di sini tambah tolak punca kuasa 2 10. Yang sebelah kiri apabila kita punca kuasa 2 kan dia, 2-nya akan hilang. So kita akan dapat X tambah 2. Dan bila kita selesai, anak-anak gunakan kalkulator cari punca kuasa 2 10 ini. Anak-anak selesai, anak-anak akan dapat X sama dengan 1.162. Untuk kita guna tambah, kemudian kita guna pula tolak. Kita akan dapat satu lagi jawapan X sama dengan negatif 5.162. Okay, kita ada dua jawapan. Okay, saya akan tunjuk satu contoh lagi menggunakan penyempurnaan kuasa 2, kaedah penyempurnaan kuasa 2. Untuk langkah ini, kita bahagi semua persamaan kita dengan, kita bahagikan semua persamaan kita dengan negatif 2 sebab kita nak hilangkan ini supaya A-nya menjadi 1. Kita akan dapat X kuasa 2. Okey, X kuasa 2 tolak 4X tambah 1/2 sama dengan 0. Seperti tadi, kita ulang langkah-langkah tadi. X kuasa 2 tolak 4X sama dengan negatif 1/2. Kemudian X kuasa 2 tolak 4X, anak-anak tambah di sini. Tadi kita dah lakukan benda ini. Tolak 4 sama dengan negatif 1/2 juga tambah di sebelah kanan. Dan di sebelah kanan bila kita selesaikan, kita akan dapat negatif 1/2 tambah sini negatif 2 dikuasa 2. Di sini kita akan dapat X tolak 2 dikuasa 2. Atau satu step lagi mungkin, di sini kita boleh tulis sebagai X kuasa 2 tolak 4X tambah di sini negatif 2 dikuasa 2. Dan ini kita boleh tulis sebagai X tolak 2 dikuasa 2 sama dengan, anak-anak selesaikan ini, anak-anak akan dapat ini adalah sama dengan 7/2. Baik, saya tak cukup ruang, saya sambung di atas. Seperti tadi kita punca kuasa 2 kan di kedua-dua belah, so anak akan dapat X tolak 2 sama dengan tambah tolak punca kuasa 2 7/2. Dengan menggunakan kalkulator, anak-anak dapat calculate, dapat kira bahawa X sama dengan 3.871 dan satu lagi anak-anak akan dapat X sama dengan 0.129. Kita ada satu langkah tambahan selain daripada tadi, kita nak tukar A kepada 1. So, sebab di sini negatif 2, maka kita bahagi semua persamaan dengan negatif 2. Baik. Kaedah yang berikutnya, kita akan bincang kaedah dengan menggunakan kaedah rumus. Rumus akan diberi, saya rasa, dalam soalan peperiksaan nanti. Rumus ini akan diberi. So, untuk kaedah rumus, nampak tak? Dalam kaedah rumus, kita kena substitute dalam rumus ini adalah nilai-nilai bagi A, nilai bagi B dan nilai bagi C. Sebab tu, bila mana anak-anak dapat tukar persamaan atau fungsi kuadratik kepada bentuk am, anak-anak kena dapat tentukan nilai A, nilai B dan juga nilai C dengan betul. Pastikan nilai-nilai itu dicatat dengan betul. So, untuk kes ini, persamaan ini kita akan dapat bahawa, daripada sini, kita akan dapat bahawa nilai A-nya adalah 2 dan nilai B adalah negatif 3, manakala nilai C-nya adalah negatif 4. Dan seterusnya anak-anak just ganti saja nilai A, B, C dalam rumus. Sangat mudah. Ganti saja dalam rumus, substitute dalam rumus. So kita akan dapat X sama dengan negatif untuk rumus dan B-nya adalah negatif 3 tambah tolak punca kuasa 2, negatif 3 dikuasa 2 tolak 4, A-nya 2, C-nya adalah negatif 4. Dibahagi dengan 2 didarab dengan A. A-nya adalah 2. So, kita akan dapat ini sama dengan negatif-negatif. So, kini kita akan dapat 3
tambah tolak, anak-anak kira nilai di dalam ni punca kuasa 2 41 dibahagi dengan 4. So kita pecah kepada 2 sebenarnya di sini. Yang pertama adalah 3 tambah punca kuasa 2 41 bahagi 4 untuk nilai X. Nilai X yang kedua adalah 3, kita guna tolak pula. Punca kuasa 2 41 bahagi 4. Sini anak-anak akan dapat 2.351. So untuk ini anak-anak akan dapat negatif 0.851. So kita ada 2 jawapan. Okey, nilai X ataupun punca bagi persamaan kuadratik ini. Baik, anak-anak yang saya hormati sekalian, saya akan cuba tunjuk beberapa soalan saya daripada soalan buku teks. Saya ambil daripada soalan buku teks macam mana kita nak selesaikan soalan ini. Baik, rajah di bawah menunjukkan sebuah trapezium PQRS dengan keadaan diberi panjang PQ, diberi panjang PS dan diberi panjang QR. Juga berdasarkan daripada rajah trapezium, diberi juga bahawa luas trapezium itu adalah 17 cm persegi. Dan diminta kita cari nilai X. So, tugasan kita diminta cari nilai X. Dan ingat semula bahawa luas bagi trapezium adalah setengah jumlah sempadan yang selari kemudian didarab dengan tinggi. Dalam kes ini sempadan yang selarinya adalah X tambah 3. Jumlah dia kita kena tambah dengan 3X tambah 2. So kita akan dapat di sini 4X tambah 5. Itu adalah sempadan yang selari kita. So luas bagi sempadan yang selari, luas bagi trapezium ni diberi sebagai 17. Apakah luas? Setengah jumlah sempadan yang selari, kita baru saja kira di sini. Kemudian didarab dengan tingginya adalah X tolak 1. Ini tingginya, nilai dia adalah 17. Dan bila kita permudahkan, anak-anak akan dapat sini 4X kuasa 2 tambah X tolak 39 sama dengan 0. Sekali lagi kita akan dapat A dia adalah 4, B-nya adalah 1 dan C-nya adalah negatif 39. So kalau kita guna kaedah rumus, kita ganti saja dalam rumus. So kita akan dapat X sama dengan negatif 1 tambah tolak B kuasa 2. Okey, di sini B-nya adalah 1 kuasa 2 tolak 4. A-nya adalah 4 manakala C-nya adalah negatif 39 dibahagi dengan 2 didarab A, 4. So, anak-anak akan dapat negatif 1 tambah tolak punca kuasa 2, 625 dibahagi dengan 8. Jawapan dia anak-anak akan dapat X sama dengan 3 dan satu lagi adalah X sama dengan negatif 3.25. Disebabkan X ini mewakili panjang sepadan bagi rumus bagi trapezium ini, maka nilai bagi X negatif 3.25 ni kita tolak. So jawapan dia adalah X sama dengan 3 sebab panjang sepadan tidak boleh bernilai negatif. Okey, anak-anak saya hormati sekalian. Kemudian kita pergi kepada 2.1.2 dalam buku teks ini disebut atau dalam hasil pembelajaran di SKP, Matematik Tambahan Tingkatan 4 KSSM, dinyatakan bahawa kemahiran yang anak-anak perlu ada adalah membentuk persamaan kuadratik daripada punca-punca yang diberi. Apakah punca? Puncanya dalam kes kita ni, punca adalah nilai bagi X itu dikatakan sebagai punca bagi persamaan kuadratik. Baik, kita refresh semula apa yang dimaksud bagaimana kita mencari punca bagi persamaan kuadratik dengan menggunakan kaedah pemfaktoran. Baik, kita dah belajar dulu kalau ini bila kita faktorkan kita akan dapat ini adalah X tambah dengan 5, kemudian X tolak dengan 1 sama dengan 0. Akhirnya kita akan dapati bahawa nilai punca dia adalah X sama dengan negatif 5 dan satu lagi adalah X sama dengan 1. Okey, X sama dengan 1 di sini. Baik, kalau kita andaikan punca-punca kita ini, punca bagi persamaan kuadratik yang nak kita bentuk ini, kita andaikan punca-puncanya adalah alfa dan juga beta. Nah, kita andaikan punca-punca dia alfa dan beta.
Sebab kita tak tahu nilai punca dia. So kita ganti sebagai alfa dan beta saja. Kita andaikan saja nak letak A dan B pun boleh, tapi kita letaklah alfa dan beta. Takut A dan B kita keliru dengan bentuk am bagi persamaan kuadratik. Kita letak alfa dan beta. Bermaksud kalau sini punca dia alfa, di sini alfa. So kalau alfa, anak-anak dapat nampak di sini. Kalau puncanya alfa, kita boleh tulis ini sebagai X tolak alfa. Sudah semestinya kalau punca dia beta, kita boleh tulis sebagai X tolak beta sama dengan kosong. Kemudian kalau saya expandkan, saya akan dapat X kuasa 2 tolak alfa X tolak beta X tambah alfa beta sama dengan kosong. Saya just expand. Okey, anak-anak, saya just expand. So, saya akan dapat itu. Dan saya rearrange, saya susun semula sebab X ini ada 2 kali. Saya susun semula, saya akan dapat tulis sebagai X kuasa 2 tolak alfa tambah beta X tambah alfa beta sama dengan kosong. Nah, sekarang kita nampak tak sini? Puncanya adalah alfa dan beta. Dan ingat, punca dia kita andaikan sebagai alfa dan beta. So, alfa tambah beta ni kita boleh namakan dia sebagai hasil tambah punca. Manakala alfa didarab dengan beta ni kita boleh katakan hasil darab punca. Inilah keadaannya. So, secara amnya, persamaan kuadratik yang mempunyai punca alfa dan beta adalah X kuasa 2 alfa tambah beta dan alfa tambah beta tolak alfa tambah beta X tambah dengan alfa beta. Okay. Secara umumnya, sesuatu persamaan kuadratik itu bagaimana kita nak bentuk persamaan kuadratik, kita kena cari 2 benda ni. Apa dia? Hasil tambah punca dan juga hasil darab punca. Iaitu persamaan kuadratik secara umumnya apabila punca diberi adalah X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X tambah dengan hasil darab punca. Kalau kita balik kepada sini, puncanya adalah negatif 5 dan 1, maka hasil tambah puncanya adalah negatif 4. Dan hasil darab puncanya, negatif 5 darab 1 adalah negatif 5. Bila kita susun semula, kita akan dapatlah ini, iaitu X kuasa 2 tolak X tambah hasil darab punca di sini adalah negatif 5, di sini negatif 4. Dan nak dapat tak? X kuasa 2 tambah 4X tolak 5 sama dengan kosong. Nah, kita dapat semula jawapan tadi. Okey, sebelum ni kita belajar diberi persamaan kuadratik, kita mencari punca. Sekarang apabila diberi punca, sepatutnya dalam langkah yang berlawanan, kita akan dapat reverse proses, kita akan dapat menulis persamaan kuadratik. Iaitu secara umumnya, persamaan kuadratik adalah sama dengan X kuasa 2 tolak dengan hasil tambah punca X tambah dengan hasil darab punca sama dengan kosong. Baik, anak-anak yang saya hormati sekalian. Cuba kita lihat. Kalau saya boleh tulis persamaan kuadratik dalam bentuk am, sebelum kita boleh tulis bahawa persamaan kuadratik dalam bentuk am adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Okey, persamaan kuadratik dalam bentuk am. Dan kalau saya bahagi semua ini, okey, saya bahagi dengan A supaya pengkali kepada X kuasa 2 adalah 1. So, saya akan dapat X kuasa 2, okey, tambah, kita bahagi dengan A, ya, X tambah, juga kita bahagi dengan A sama dengan kosong. Anda nampak tadi? A ini saya bahagi dengan A. So, ini habis lah kan? So, sebab tu saya hanya tulis dia X kuasa 2. So, ini selepas kita bahagi dengan A. Katakan kalau puncanya, punca bagi persamaan kuadratik ini sekali lagi, punca dia adalah alfa dan beta, maka kita boleh tulis, tadi kita dah belajar, kalau puncanya alfa dan beta, kita boleh tulis sebagai X kuasa 2 tolak alfa tambah beta X tambah alfa beta sama dengan kosong. Okey, persamaan kuadratik yang puncanya adalah alfa dan beta. Dan kita banding, kalau kita banding dua-dua ni, tengok anak-anak banding, di sini adalah sama dengan ini. Okey, iaitu hasil tambah punca. So, saya boleh tulis hasil tambah punca. Kalau saya banding dua-dua tu, maka hasil tambah punca adalah alfa tambah beta. Hasil tambah punca ni, alfa tambah beta, ini adalah sama dengan negatif B per A.
Okey, secara umumnya persamaan kuadratik yang di dalam bentuk am AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong, hasil tambah puncanya adalah negatif B per A. Dan kita juga boleh banding ini dengan ini. Dua-dua ni kita banding dua-dua ni tadi, maka saya boleh tulis hasil darab punca. Apa dia hasil darab punca? Alfa beta lah. So, sama dengan C bahagi A. So, secara umumnya kita boleh rumuskan, kita boleh simpulkan bahawa persamaan kuadratik dalam bentuk am AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong yang boleh ditulis, yang bila kita ketahui punca-puncanya boleh ditulis sebagai, daripada situ kita boleh dapat maklumat bahawa hasil tambah puncanya bagi persamaan kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong, hasil tambah puncanya adalah negatif B per A, manakala hasil darab puncanya adalah C per A. Hasil darab punca, hasil tambah punca. Ya. Okay, jelas anak-anak ya? So, saya ambil contoh sikit sini. Kalau saya ada persamaan kuadratik saya adalah 2X kuasa 2 tolak 3X tambah 4 sama dengan kosong. Okey, mana sudah tentu saya boleh tahu bahawa hasil tambah punca adalah negatif B bahagi A. Negatif 3 bahagi 2. So, hasil tambah punca dia adalah 3 per 2. Daripada sini. Dan hasil darab punca, hasil darab D nak. Okey, hasil darab punca C bahagi A, apakah nilai C? 4. Apakah nilai A? 2. So, hasil darab punca adalah 2. So, apa kemahiran dia anak-anak? Daripada persamaan kuadratik atau fungsi kuadratik yang diberi, kita boleh kenal, kita boleh determine, kita boleh tulis, kita boleh tentukan hasil tambah punca dan hasil darab punca. Ini daripada kemahiran yang kita belajar tadi. Baik anak-anak yang saya hormati sekalian, sekali lagi kita cuba bincang soalan daripada, saya ambil soalan daripada buku teks agar anak-anak dapat rujuk untuk anak-anak selesaikan soalan-soalan lain yang terdapat dalam buku teks ya. Salah satu daripada kemahiran nak dibentuk matematik tambahan ini adalah melalui kefahaman konsep yang dibincang oleh guru-guru anak-anak dan kemudian diikuti oleh anak-anak sendiri dengan latihan yang banyak. Dan dalam buku teks sendiri terdapat banyak latihan. Kalau tak cukup latihan dalam buku teks, kalau anak-anak dah selesaikan semua soalan dalam buku teks, saya rasa tidak mustahil untuk anak-anak memperolehi A+ dalam matematik tambahan, insya-Allah. Baik, kita tengok soalan dalam buku teks. Saya ambil daripada muka surat 41, latihan diri latihan diri 2.2 soalan 3. Ini soalan dari buku teks yang saya ambil. Baik, apa dia soalan dia? Persamaan kuadratik diberi di situ mempunyai punca-punca negatif 3 dan 6. Cari nilai P dan juga nilai Q. Dia minta kita cari nilai P dan juga nilai Q. Okey, persamaan kuadratik ini saya dah tulis dekat sini. Baik. Daripada dia cakap pada kita punca dia adalah negatif 3 dan 6. So, kita dapat carilah hasil tambah punca dia. Supaya nak fikir, apa hasil tambah punca dia? Negatif 3 tambah 6. So, hasil tambah punca dia adalah 3. Dan hasil darab puncanya adalah negatif 18. Itu maklumat yang kita dapat daripada punca yang diberi. Apa dia punca dia? Negatif 3 dan 6. So, kita dapat hasil tambahnya berapa dan hasil darabnya berapa. Dalam kes kita, hasil tambahnya adalah 3, hasil darabnya adalah negatif 18. So, daripada sini pula anak-anak, kita juga boleh tentukan seperti mana yang kita belajar sebelum ni. Kita juga boleh tentukan hasil tambah punca. Hasil tambah punca sama dengan negatif B bahagi A. So, saya boleh tulis hasil tambah punca sama dengan 5 tolak P. Dan hasil darab punca pula anak-anak adalah C bahagi A, iaitu kita terus dapat sebagai 2Q. Sebab A-nya 1. Ya? Dan dari sini kita bandingkan dua-dua ini. So, saya boleh tulislah bahawa 5 tolak P sama dengan 3. Sebab apa? Dua-duanya adalah hasil tambah punca. Okey, 5 tolak P sama dengan 3. So, kita selesaikan, kita dapatlah P sama dengan 2. Kan? Mudah kan? P
P sama dengan 2. Manakala hasil darat punca negatif 18. So kita boleh tulis 2Q sama dengan negatif 18. So Q sama dengan negatif 9. Ya. Sungguh mudah. Okey, anak-anak, diharap anak-anak dapat ikut dan boleh faham dan percaya bahawa matematik tambahan tu senang, mudah. Baik anak-anak yang saya hormati sekalian. Kita lihat lagi satu soalan dalam buku teks. Saya rujuk pada soalan ini dalam buku teks. Nanti anak-anak boleh buka buku teks dan lihat soalan ini dan cuba semula. Kemudian lihat semula video ini, tengok agarkah anak-anak sudah faham dan dapat menjawab soalan ini dengan baik. Kalau belum faham, terus ulang kaji. InsyaAllah anak-anak akan faham. Baik, jika alfa dan beta ialah punca-punca bagi persamaan kuadratik 5x kuasa 2 tolak 10x tolak 9 sama dengan kosong. Ya. Bentukkan persamaan kuadratik dengan punca-punca 5 alfa dan 5 beta. Nak bentuk persamaan kuadratik, kita kena tahu hasil tambah punca dan hasil darab punca. Hasil tambah punca dan hasil darab punca. Kemudian kita tahu dua ini, bolehlah kita bentuk persamaan kuadratik. So apa dia sekarang kita? Kita nak cari hasil tambah punca dan hasil darab punca. Apa yang nak kita cari sekarang? Kita nak cari hasil tambah punca. Apakah hasil tambah punca yang nak kita cari? Iaitu 5 alfa tambah 5 beta. Ini kita nak cari nilai dia ni berapa. Kita nak cari juga hasil darab punca, iaitu 5 alfa didarab dengan 5 beta. Ini pun berapa kita nak cari. So, daripada lagi maklumat kita dapat, dia kata kalau alfa dan beta adalah punca bagi persamaan kuadratik ini, dari sini kita dapat tahu bahawa alfa tambah beta datang daripada mana? Alfa tambah beta anak-anak? Hasil tambah punca, sebab diberi bahawa punca dia adalah alfa dan beta. Dan hasil tambah punca dari sini adalah negatif B bagi A. B dia negatif 10. So sama dengan negatif B dia negatif 10 bahagi dengan A, 5. So alfa tambah beta kita dapati nilai dia adalah 2. Manakala hasil darab punca alfa beta adalah C bahagi A. Apa dia C? Negatif 9 bagi A. Berapakah nilai A? 5. Ini dua maklumat yang kita dapat. Okey anak-anak, dua maklumat yang kita dapat daripada ini. Dikatakan bahawa alfa dan beta adalah punca bagi persamaan ini. Dan 5 alfa tambah 5 beta ni kita boleh permudahkan dia sebagai 5 alfa tambah beta. So kita akan dapat 5 didarab dengan 2. Datang daripada mana 2 ini anak-anak 5 alfa tambah beta tadi sama dengan 2. So kita dapat 10. Atau di sini hasil tambah puncanya adalah 10. Hasil darab punca sini kita boleh tulis sebagai 5 darab 5, 25. Alfa darab beta adalah alfa beta. So 25 alfa beta adalah negatif 9/5. So kita dapatlah hasil darab punca dia adalah, sini kita boleh letak 5 kali negatif 9, negatif 45. Ini adalah hasil darab punca. So kita tahu dah dua ini. Bila kita tahu dua ni anak-anak, tengok kat sini. Macam mana nak tengok sini? Tengok sini. Tu mata tengok situ. Mata. Tengok situ. Anak-anak akan dapat kita tulis semula X kuasa 2 tolak hasil tambah punca tambah hasil darab punca sama dengan kosong. Berapa nilai di sini? 10. Sini negatif 45. So kita akan dapatlah X kuasa 2 tolak 10X tolak 45 sama dengan kosong. Itu adalah persamaan kuadratik yang mempunyai punca-puncanya 5 alfa dan 5 beta. Dia bergantung, dia lihat kepada, atau anak-anak kena tahu hasil tambah punca dan hasil darab punca. Okey, hasil tambah punca dan hasil darab punca. Baik anak-anak yang saya hormati sekalian. Kita sambung lagi. Kita lihat pula dan satu lagi soalan, dalam buku teks juga saya ambil, diberi di sini bahawa satu punca bagi persamaan kuadratik X kuasa 2 tolak 8X tambah 8 kosong ialah 3 punca yang satu lagi. So kalau saya andaikan punca tu adalah alfa,
punca yang satu lagi tu dia kata 3 kali. So 3 kali alfa anak-anak. Okey, senang je. Kalau punca tu katakanlah kita letak ni sebagai 2 punca dia. Yang satu lagi 2 kali 3 6. Okay, tapi sekarang kita tak tahu punca dia berapa. Sebab tu kita andaikan punca dia sebagai alfa dan juga 3 alfa. Datang daripada mana 3 alfa? Dia sebut punca ni adalah 3 kali. Okey, 3 kali punca yang satu lagi. Baik. So, sekarang punca dia adalah alfa dan 3 alfa. Maka hasil tambah punca, kita tambah saja, kita akan dapat 4 alfa. Dan hasil darab punca anak-anak, kita akan dapat 3 alfa di kuasa 2. Itu hasil darab punca dia. So, persamaan kuadratik yang dia bagi, X kuasa 2 tolak 8X tambah M sama dengan kosong. Ini. Dan dari sini, kita tahu apa dia? Hasil tambah punca adalah 8. Dan hasil darab punca adalah M. Dan hasil tambah punca tadi adalah 4 alfa. So kita boleh tulis 4 alfa adalah 8, maka alfa adalah 2. Soalan dia minta kita cari nilai M dan punca-puncanya. Okey, alfa adalah 2. Dan hasil darab punca di sini adalah 3 alfa kuasa 2 sama dengan M. 3, kita dah kira tadi alfa adalah 2 sama dengan M. So kita dapatlah di sini bahawa M-nya sama dengan 12. Tugasan yang pertama kita sudah dapat. M sama dengan 12. Kemudian dia suruh nyatakan punca-punca dia. Oh, kita patah balik pada tadi. Nampak tak? Alfa dia adalah 2, maka punca dia adalah 2 dan satu lagi adalah 6. Datang daripada mana 6? 2 darab 3. So kita complete lah jawapan kita. Nilai M-nya adalah 12 dan punca-puncanya adalah 2 dan juga 6. Baik anak-anak yang saya hormati sekalian, satu lagi soalan yang nak saya bagi contoh di sini, mungkin saya boleh terang dengan lebih laju sebab saya percaya anak-anak sudah faham. So daripada punca yang dia bagi di sini, so kita boleh tulis hasil tambah punca sama dengan H tambah 4. Kita tambah saja ya. Kemudian hasil darab punca anak-anak, darab saja 3 darab ya. So kita dapat 3H tambah 3. So, kita dapat 2 maklumat itu. So, daripada persamaan ini anak-anak, anak-anak dapatlah bahawa hasil tambah punca ni daripada sini, hasil tambah punca adalah 1 tolak K. Nampak dah sini positif. So, kita tukarkan dia. Jadi, 1 tolak K lah. Sebab hasil tambah punca adalah negatif B dibahagi dengan A. Hasil tambah punca adalah 1 tolak K. Manakala hasil darab punca adalah 9. So daripada 2 ini H tambah 3 sama dengan 9, maka 3H sama dengan 6. So kita dapat sama dengan 2. So dari yang 2 ini pula, so kita boleh tulis di sini 1 tolak K sama dengan H tambah 4. H sekarang sudah 2. So sini 2 tambah 4. Sini sama dengan 6. Ini adalah 1 tolak K sama dengan 6. Maka K sama dengan negatif 5. Okey, dia suruh kita cari nilai H dan nilai K. So kita jawab soalan kita. Okey anak-anak yang saya hormati sekalian, nampak? Mudah? Baik, saya ada lebih kurang 10 ke 15 minit lagi. Kita akan bincang kemahiran berikutnya. Kemahiran berikutnya iaitu menyelesaikan ketaksamaan kuadratik. Okey, menyelesaikan ketaksamaan kuadratik. Kita recall semula macam mana kita nak menyelesaikan persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran. Dulu kita bincang kalau melalui kaedah pemfaktoran, anak-anak, saya akan pergi laju ini. Kita akan dapat X tambah 4 dan sini X tolak 1 sama dengan 0. Dan kita akan dapatlah punca-puncanya adalah X sama dengan negatif 4 dan X sama dengan 1. Kalau kita boleh plot graf, anak-anak pun dah belajar bentuk graf. Kalau A dia
lebih besar pada kosong bentuk graf dia ini. Kalau A dia lebih kecil daripada kosong atau negatif bentuk grafnya itu, graf kuadratik. Kita dah belajar masa menengah rendah dulu ya. Baik. Dan punca-puncanya adalah negatif 4 dan 1. So bermaksud graf tadi dia memotong pada dua tempat iaitu negatif 4 dan juga 1. So kita dapat jawapan dia X sama dengan negatif 4, X sama dengan 1. Mencari punca bagi persamaan kuadratik dengan menggunakan kaedah pemfaktoran. Anak-anak, ini saya just nak refresh supaya kita lebih faham apabila kita belajar ini. Dalam kes ini sebenarnya, apakah yang sama dengan kosong ni? Ini adalah nilai bagi Y, iaitu Y sama dengan kosong. Okey, Y sama dengan kosong. Baik, kalau saya boleh lukis atas kertas, sini X, sini Y sama dengan kosong adalah sepanjang paksi X. Sepanjang paksi X itu, persamaan bagi paksi X itu sendiri adalah Y sama dengan kosong. Ni persamaan X sama dengan kosong. Itu persamaan dia bagi paksi X dan juga paksi Y. Tadi kita nak selesai, kita cari nilai X apabila Y sama dengan kosong. Sebab itu tadi dalam jawapan tadi kita dapat nilai X adalah negatif 4 dan 1. Ya? Sebab nilai X dia apabila Y dia sama dengan kosong. Tapi dalam kes ketaksamaan, kita nak selesaikan nilai X dalam keadaan X kosong 2 tambah 3X tolak 4 ini lebih besar daripada kosong. Iaitu Y dia nak lebih besar daripada kosong. So pada graf ini, bahagian kawasan mana yang Y dia lebih besar daripada kosong? Nilai Y dia positif lah, lebih besar daripada kosong. So kawasan-kawasan ni di atas paksi X, above the X axis. Di atas paksi X itu nilai Y dia, ni paksi X, di atas paksi X itu nilai Y dia lebih besar pada kosong. Manakala di bawah paksi Y itu, di bawah paksi X itu nilai Y-nya lebih kecil daripada kosong. Manakala untuk paksi Y di sebelah kanan X lebih besar pada kosong, di sebelah kiri X lebih kecil daripada kosong atau X bernilai negatif. Di origin, di titik asalan itu X sama dengan kosong dan Y juga sama dengan kosong. Itu anak-anak untuk satah kates. Anak-anak kena kuasai satah kates ya. Dan kita nak selesaikan Y lebih besar pada kosong. So bila kita lihat tadi, tadi kita boleh lukis bahawa graf kita tadi, agaknya graf saya sekejap. Okey, graf kita tadi di sini adalah negatif 4. Di sini adalah 1. Anak-anak ingat graf kita tadi. Di situ adalah negatif 4 dan satu lagi adalah 1. Okey, X sama dengan negatif 4, X sama dengan 1. Baik. Tadi kita dapat jawab X sama dengan negatif 4, X sama 1 sebab dia nak Y sama dengan kosong, iaitu paksi X. Okey, paksi X. Sekarang dia nak Y lebih besar pada kosong. Bahagian mana? Bahagian atas paksi X. Di bahagian atas paksi X. So sebenarnya ini kita boleh bahagikan. Ini satu bahagian. Ini satu bahagian. Okey, kita ada 3 bahagian sebenarnya graf ini. Sekejap ya. Kita ada 3 bahagian graf ini. Ini satu bahagian. Dan ini satu. Okey, anda nampak kita ada 3 bahagian dan nilai di sini saya ulang tulis saja negatif 4 dan sini adalah 1 ni. Lagi anak-anak keliru lagi. Okey, negatif 4 dan 1. Kita nak besar daripada kosong. Y lebih besar daripada kosong bermaksud kita nak di bahagian atas anak-anak, bahagian atas. Di sebelah atas. So di bahagian atas, graf ini yang ada di bahagian atas adalah ini. Dan ini. Dia duduk kawasan mana anak-anak? Kawasan ini. Dan kawasan ini. Sebab tu saya boleh tulis ini sebagai X lebih besar daripada 1. Dan satu lagi adalah X dengan negatif 4 di bahagian sebelah sini. So X lebih kecil daripada negatif 4. So inilah jawapan dia. Untuk ketaksamaan kuadratik, menyelesaikan ketaksamaan kuadratik. Okey, nak? Kita lihat satu contoh lagi. Menyelesaikan ketaksamaan kuadratik dengan lakaran graf lagi. Yang ini lebih kecil. Okey, saya akan pergi laju saja. Lebih kecil, kita ulang saja yang tadi. Anak-anak, negatif 4, 1 lebih kecil di bawah dia ada di antara negatif 4 dan 1. Di antara negatif 4 dan 1. So kita tulis sebagai X lebih besar daripada negatif 4
dan serta sama sebab dia nak serta sama itu, dan X juga mesti lebih kecil dalam masa yang sama. X kena lebih kecil serta sama dengan 1. Dia duduk di satu kawasan saja. Kawasan ni saja. Berbeza dengan tadi, dia ada di dua kawasan. Ini satu, ini satu. So X dia kita kena tulis 2 kali lah sebab dia ada di 2 kawasan. Untuk jawapan lebih kecil ini, di bawah graf ini, X hanya ada satu kawasan saja. Satu kawasan saja, kawasan ini. Sebab itu kita hanya tulis 1X, iaitu X lebih besar serta X lebih kecil serta sama dengan 1X lebih besar daripada negatif 4 serta sama dengan negatif 4. Okey anak-anak. Baik. Kita lihat soalan yang berikutnya anak-anak. Menyelesaikan ketaksaan kualitatif, kita gunakan kaedah garis nombor. Dalam buku teks dia ada 2 kaedah, ada 3 kaedah. Di sini saya hanya berkesempatan untuk bincang dengan anak 2 kaedah saja, iaitu kaedah graf tadi, lakaran graf, dan satu lagi ini saya nak bincang kaedah garis nombor, kaedah garis nombor. Saya guna persamaan yang sama, persamaan yang sama saja. Okey, garis nombor kita tadi kita selesaikan dulu dengan menggunakan kaedah pemfaktoran tadi. Kaedah pemfaktoran tadi, kita akan dapat nilai X kita sini adalah negatif 4 dan juga 1 anak-anak. Okey, negatif 4 dan juga 1. Baik, sekarang kita gantikan nilai X ini dengan satu nilai yang lebih besar daripada negatif 4. Kawasan ni yang lebih besar daripada negatif 4. Katakan saya ganti dengan negatif 5. Saya ganti X dengan negatif 5, saya akan dapat negatif 5 tambah 4, kemudian negatif 5 tolak 1. Kalau anak-anak tengok, nilai di sini kita dapat negatif, nilai sini juga negatif. Negatif darab dengan negatif, kita belajar lama dah benda ni. Nilai dia adalah positif. Terus di sebelah kiri daripada negatif 4, maksudnya yang lebih kecil daripada negatif 4, kita nak tahu nilai dia, kita pilih satu nilai. Dalam contoh saya pilih negatif 5. Saya pilih negatif 5. So kita akan klik saja. Negatif darab negatif, kita akan dapat positif. Itu untuk ini di antara 1 dengan negatif 4. Apa nilai? Anak-anak boleh pilih sebarang nilai di antara negatif 4 dan 1. Nak senang kita pilih kosong lah. Kosong. Apa dia tadi? Kosong tambah 4, kosong tolak 1. Positif, sini negatif. Positif darab negatif, kita akan dapat negatif. Begini. Ikutnya juga samalah, kita pilih yang lebih besar daripada 1. Okey, katakan kita pilih 2. So kita akan dapat 2 tambah 4, sini positif. Satu lagi 2 tolak 1 juga positif. Positif darab dengan positif, kita akan dapat positif. Kita nak besar daripada kosong, bermaksud kita nak positif. Besar daripada kosong, positif lah. Kecil daripada kosong, negatif. So positif. So kita nak kawasan mana? Kawasan ini lah. Dan ini. Dua kawasan ni lah yang kita nak. Sini lebih kecil. Lebih kecil. Sini lebih besar daripada 1. So macam mana kita tulis? X lebih besar daripada 1. Sini macam mana kita tulis? X lebih kecil daripada negatif 4. Okey. Ini menggunakan kaedah garis nombor. Garis nombor ni kita belajar dulu kan. Dari tingkatan 1, 2, 3 dulu. Kita dah belajar dah garis nombor positif, garis nombor negatif. Kita dah belajar dah. Okey. Anak-anak yang saya hormati sekalian, kita buat beberapa soalan. Saya rasa saya ada 2 soalan saja yang nak saya tunjuk dengan anak-anak. Dan juga saya ambil soalan daripada buku teks. Selesaikan setiap ketersamaan kualitatif berikut. Saya ambil soalan daripada buku teks anak-anak. So, muka surat 44 dan boleh tengok selepas ni. Muka surat 44 latihan intensif 2.1. Saya pilih soalan nombor 11. Ada banyak soalan di situ. Anak-anak boleh pilih mana-mana soalan untuk perkukuhkan diri anak-anak. Itu usaha anak-anak. Anak-anak kena usaha sendiri dan dibantu dengan kefahaman konsep yang telah disampaikan oleh guru-guru atau cikgu-cikgu anak-anak. Baik anak-anak yang saya hormati sekalian, kita sambung. Kita lihat sini, lihat dah tadi. Dalam kes ini kita kena cari dulu nilai X. Dia suruh selesaikan ini, kita kena cari dulu nilai X, kita tukar dulu kepada bentuk arm. So saya just expand, saya akan dapat X kuasa 2 tolak 6X tambah 9 tolak 5 tambah X. Okey. Saya bawa ni ke sini selepas dia expand. So kita akan dapat X kuasa 2 tolak 5X tambah 4 lebih kecil serta sama dengan
So sebenarnya bila kita buat pemfaktoran, kita akan dapat sini X sama dengan 4, X sama dengan 1. Tujuan kita buat pemfaktoran, kemudian saya pilih kaedah graf. Saya just sketch graf saya. Nilai saya adalah sini 1, sini 4. Dia nak lebih kecil daripada kosong. Lebih kecil daripada kosong di bahagian bawah. So daripada 1, so saya boleh tulis serta sama. Baik, itulah jawapan dia. Sangat senang. So langkah ni sebenarnya cukup penting. Langkah pertama, tukar kepada bentuk am. Kemudian cari nilai X untuk kita letakkan nilai X di sini. Dah cari nilai X, kita lukis graf dan kita sketch. Kita tanda atau kita lorek kawasan yang dikendaki. Kalau lebih besar daripada kosong sebelah atas paksi X, lebih kecil daripada kosong di sebelah bawah paksi X. Dan kita tulis jawapan yang dikendaki. Ini. Okey anak-anak yang saya hormati sekalian. Saya rasa ni soalan terakhir yang nak kita bincang bagi. Kita dah sampai ke penghujungnya anak-anak. Ini soalan yang terakhir. Terima kasih kerana mengikuti rancangan ini, video pendek ini yang disediakan oleh SSTP melalui program TL di Kedah. Okey, TL di Kedah. Baik, diberi soalan akhir ni yang nak saya bincang, juga soalan daripada buku teks sana. Diberi Y sama dengan 2X kuasa 2 tambah BX tambah 12 dan Y lebih kecil daripada kosong jika X lebih besar daripada 2 serta X lebih kecil daripada A. Ini saja yang diberi. Cari nilai A dan nilai B. Okey, cari nilai A dan nilai B. Sebelum tu, kalau kita lihat di sini, ni saya ulang tulis. Nampak? Kalau saya lihat di sini, salah satu daripada nilai X-nya adalah 2. X adalah punca. So, saya boleh ganti nilai X dengan 2. Bila saya ganti nilai X dengan 2 dalam ni, so, saya akan dapatlah bahawa bila saya ganti nilai X dengan 2, dia dalam kes ini, dia diberi bahawa Y lebih kecil daripada kosong, iaitu 2X kuasa 2 tambah BX tambah 12 lebih kecil daripada kosong. Kita nak selesai ni. Sebelum tu kita kena cari dulu nilai B. Okey, kita tahu bahawa nilai B, X dia, ini nilai X lah ni. Ya, nilai X. X dia adalah sama dengan 2. So saya just ganti saja. Untuk kita cari nilai X, kita kena letak sama dengan kosong lah. Dan bila kita selesai, ya, kita sama-sama selesai. So, kita akan dapatlah bahawa B, pasal 4, 8. Minta maaf. 2 kali 4, okey. 2 kali 4, 8. B sama dengan negatif 10. Okey, kita dapatlah B kita negatif 10. Maka equation kita tadi, equation ni sekarang sudah jadi 2X kuasa 2 tolak 10X tambah 12 lebih kecil daripada kosong. Atau di sini kita bahagi semua dengan 2. Saya bahagi dengan 2. X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 lebih kecil daripada kosong. Kita faktorais, kita akan dapat nilai X dia 2. Nilai X dia adalah 3. Okey anak-anak, ni bukan jawapan dia lagi. Kalau kita sketch graf, sini 2, sini 3. Dia kata less than 0 kawasan ni adalah X 3. So kita akan dapat jawapan itu. Kita banding dengan yang dia bagi. A. So secara mudahnya kita dapatlah bahawa A dia adalah 3. Okey, A dia adalah 3. Selepas kita banding jawapan yang diberi, jawapan yang kita dapat, mana jawapan yang kita dapat ini dengan jawapan yang diberi. Ini jawapan yang diberi dengan jawapan yang kita dapat, kita banding, kita dapat dah bahawa di sini A dia adalah bernilai 3. Dan tadi kita dah selesaikan untuk dapat B dia adalah negatif 10. Anak-anak yang saya hormati sekalian, saya rasa itu saja yang dapat saya kongsi dengan anak-anak. Sekali lagi, saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak penganjur kerana memberi kepercayaan, memberi peluang kepada saya sekali lagi untuk sertai dalam program ini, iaitu pihak SSTP JPN Kedah. Dan untuk anak-anak, saya ucapkan selamat maju jaya. Sekian, terima kasih.